أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat-nikmat yang sedia ada, tapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Yaitu mengenai i'tiqad atau kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, para sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini, yakni ayat surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi para sahabat Nabi ni mereka ni dengar dan baca ayat ni, lantas yang lalu yakin seyakin-yakin. Jadi mereka baca ayat ni, mereka dengar, mereka baca, mereka faham dengan baik. Dan mereka meyakini petunjuk-petunjuknya itu, isi kandungan dia tu, apa yang dijelaskan dalam ayat tu dengan keyakinan yang sedalam-dalamnya. Ini berkat menerima ilmu secara langsung direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ni mereka dapat kelebihan menerima wahyu ni, mengambil wahyu daripada Nabi sendiri tanpa perantaraan. Dan itu merupakan satu kelebihan. Sebab itu tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni bersahabat dengan Nabi, berguru dengan Nabi, dengar daripada Nabi secara direct, secara langsung.
Bukan saja mereka dapat ilmu daripada Nabi, tapi dapat juga keberkatan-keberkatan daripada nur nubuwah, daripada cahaya kenabian. Keberkatan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu mereka dapat. Sebab itu di dalam hadis ada Nabi beritahu, jadi mereka ni, sahabat ni bukan saja dia dapat ilmu, dia dengar apa yang Nabi beritahu, tapi mereka juga dapat keberkatan. Apa yang kita tidak perolehi. Orang yang tak berjumpa dengan Nabi mungkin tak dapat benda tu, ataupun dia dapat menurut kadar tapisan-tapisan yang selanjutnya lah. Saya kata begini ni berdasarkan kepada hadis Nabi. Bila Nabi menjelaskan, tuba liman ra'ani wa amana bi, sangat beruntung kata Nabi orang yang tengok aku. Maksudnya orang yang dah berjumpa dengan Nabi, tengok Nabi, dengar daripada Nabi, maksud berjumpa Nabi lah, dapat lihat Nabi, dapat bertemu dengan Nabi, wa amana bi, dan beriman, percaya kepada Nabi. Jadi kelebihan sahabat antaranya mereka ni dapat apa yang disebut dalam hadis tu. Mereka bukan saja percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dapat berjumpa secara direct, secara langsung, dapat tengok Nabi. Dan Nabi menyatakan orang yang sedemikian tu orang yang bukan saja percaya, beriman kepada Nabi, beriman dengan Nabi ni, tapi juga dapat bertemu Nabi, dapat melihat Nabi. Nabi kata tuba, sangat beruntung mereka. Liman ra'ani wa amana bi, untuk orang yang tengok aku dan beriman dengan. Kemudian bukan setakat itu saja, Nabi itu lempahan hidayah kenabian, lempahan keberkatan Nabi ni. Jadi nak kawal, saya nak beritahu kenapa sahabat ni bila dengar daripada Nabi saja, mereka dengar, mereka faham, lalu mereka meyakininya dengan sedalam-dalam keyakinan. Selain daripada apa yang Nabi beritahu tu perkara yang jelas dan terang, tapi mereka juga dapat keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat dia tu. Jadi Nabi kata, beruntunglah orang yang tengok aku dan beriman, percaya kepada aku. Dah setakat tu saja, orang kediam macam mana? Orang selepas mereka ni, sahabat ni, kalau dah tengok Nabi ni, Nabi kata, tuba liman ra'a man ra'ani, beruntung juga orang yang tengok aku. Dia tak tengok Nabi, tak dang, tapi dia dang tengok orang yang pernah tengok Nabi, itu pun dapat bahagian dia juga. Kemudian selepas mereka ni macam mana pula? Nabi kata dia, tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi, beruntung juga orang yang tengok aku. Jadi rantaian tu berlaku, sahabat tengok Nabi, orang kediam tak tengok Nabi, tapi tengok orang yang penuh tengok Nabi tu, dapat juga keuntungan tu, keberkatan tu. Lalu orang mereka selepas mereka ni dah tengok sahabat, tapi orang selepas mereka tu dah. Lalu mereka tengok orang yang pernah tengok sahabat tu, dapat juga keberuntungan tu, keberkatan tu. Ini jadi sebab tu para sahabat mereka mendengar daripada Nabi, bukan saja dapat ilmu, tapi mereka dapat limpahan keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tarikh sahabat ni, orang yang berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman, sekalipun sekejap. Dia jumpa sekejap je. Jumpa sekejap Nabi, beriman dengan Nabi, dan bila dia mati nanti, mati dalam keadaan beriman juga. Sekalipun sekali tu dia dah jumpa, dan sekejap dia jumpa, dia tetap dikira sebagai sahabat. Jadi ulama-ulama memahami ada rahsia limpahan keberkatan di keberkatan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni bukan saja ambil ilmu, pengetahuan dari Nabi, tapi terima juga limpahan keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini Syekh ni beritahu bahawa sahabat ni dengar ayat-ayat tadi tu, ayat surah Al-Ikhlas,
mereka dengar daripada Nabi, kemudian mereka faham dia, mereka baca, mereka faham makna ni, dan mereka yakin dengan sedalam-dalamnya, dengan seyakin-yakinnya. Baik, bahawa apa yang mereka yakin, apa yang mereka percaya, bahawa Tuhan namanya Allah. Pertama sekali, ayat tadi beritahu bahawa Tuhan semesta alam ni, Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ni, nama dia, pertama sekali nama dia Allah. Disebut dalam ayat tu secara jelas dan terang. Jadi sahabat yakin bahawa nama Tuhan pencipta alam ni Allah. Baik. Kemudian apa lagi? Ia tunggal. Disebut juga dalam ayat tadi, Allah Ta'ala itu tunggal, yakni Maha Esa. Satu je Tuhan, tidak berbilang-bilang. Dan mereka percaya Tuhan itu Maha Esa. Disebut dalam ayat tadi secara terang, jelas. Nama dia Allah. Dia Maha Esa. Maksud tidak berbilang-bilang. Terang dan jelas. Jadi sahabat terima tanpa ragu-ragu benda ni. Ia tunggal, yakni Esa, bukan dua, yakni bukan berbilang-bilang, bukan tiga dan sebagainya. Baik, kemudian ayat tadi juga memberitahu ia bukan bapa. Maksudnya dia bukan bapa yang ada anak. Bila sebut bapa ni ada anak lah, bukan seperti itu. Ia bukan anak seseorang, dia juga bukan anak. Bila sebut anak, adalah bapa dia tu, bukan dari kelas tu, bukan dari jenis. Sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka, sebagaimana menjadi keyakinan dalam agama Nasrani. Mereka meyakini bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan, anak sungguh. Mereka anggap anak sungguh dalam keyakinan agama Kristian, Nasrani. Cuma kalau orang kaji agama ni, mereka juga ada perbezaan pandangan. Mereka pun banyak pecahan juga, banyak aliran, banyak mazhab juga. Tapi ada di antara mereka itu yang meyakini bahawa Isa itu adalah Rasul, bukan anak Tuhan. Ada di antara mereka. Dan itulah yang asli. Tapi hak banyak berkembang hari ini, kebanyakan hak kita tahu hari ini, mereka yakin Isa itu anak Tuhan. Jadi agama Islam datang beritahu, menafikan keyakinan itu, bahawa Allah itu dia bukan bapa dan dia bukan anak. Baik, dan pula tidak seseorang pun yang menyerupainya. Demikian juga ayat tadi beritahu, tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tadi tu, apa yang diberitahu, apa yang dijelaskan, apa yang diberitahu tu sangat jelas dan terang. Maka perkhabaran yang terang dan jelas macam ni orang panggil muhkamat. Ayat yang jelas, terang. Sahabat dengar, faham molek, jelas, dan mereka yakin seyakin-yakinnya. Jadi ayat-ayat yang seperti ini, sama ada ayat usuluddin berkait dengan usuluddin ke, atau ayat yang berkait dengan fiqh ke, yang jelas, yang terang macam tu dipanggil muhkamat. Jelas, terang, tak keliru. Sebab ayat Al-Quran ini keseluruhannya itu terbahagi kepada dua. Kita perlu faham benda ini untuk kita faham isu-isu yang berbakit nanti. Ada ayat yang disebut dengan nama tadi tu, muhkamat. Terang, jelas, tak keliru dah. Dengar, faham boleh. Tak ada pertanyaan. Dah mana benda ni? Dah apa benda ni? Tak ada je ni. Sebut gitu, faham boleh. Jelas, terang. Waktu tu orang panggil muhkamat. Tapi ada juga beberapa ayat Al-Quran yang sahabat dengar masih perlu bertanya. Ada benda yang kurang jelas lagi, maksud dia tu, makna-makna dia tu, ada kekeliruan-kekeliruan itu. Maka ayat yang jenis yang semacam tu dipanggil mutasyabihat, yang ada makna kesamaran.
Yang ada makna kesamaan. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini keseluruhannya dua bahagian. Ada yang muhkamat, itulah yang asalnya, dan ada sebahagiannya mutasyabihat. Mutasyabihat ni maknanya tak dapat difahami dengan baik, dengan jelas, perlu pada huraian, perlu kepada penjelasan dan sebagainya. Jadi keseluruhan ayat ada macam. Tapi dalam surah Al-Ikhlas tu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad tu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tu, iaitu secara keseluruhannya, saya tak tengok kepada kilah-kilah yang halus sikit lah, itu panjang lebar yang melibatkan bahasa akademik yang agak RPG, tak mahu pergi situ. Pada dasarnya ayat ini keseluruhannya adalah muhkamat pada dasarnya. Saya tak nak pergi kilah kecil-kecil tu, itu panjang cerita. Keseluruhannya kita boleh anggap muhkamat lah. Ayat ni beritahu Tuhan, nama Tuhan Allah. Kemudian memberitahu juga Allah tu Maha Esa, satu Tuhan, tidak berbilang-bilang, tidak dua, tidak tiga dan sebagainya. Kemudian Tuhan itu bukan dari jenis yang beranak atau diperanakan, bukan dari jenis. Kemudian ayat ini juga beritahu tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi beberapa perkara tu diberitahu dengan jelas dan terang. Jadi antara yang diberitahu dalam ayat tadi tu, bahawa tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesiapa pun, sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi apa-apa saja yang dapat diserupakan dengan sesuatu, maka itu bukan. Kena pegang kemah. Jadi kalau di dalam, kalau kita tengok balik kepada sifat 20 berdasarkan kepada ayat tadi itu, antaranya bila sebut Qul huwallahu ahad, katakan Allah tu Maha Esa, maka dalam sifat 20 maka ulama menamakannya sebagai wahdaniyah. Ulama simpulkan dia, buat kesimpulan dalam satu senarai pendek, maka antara sifat Tuhan wahdaniyah, Maha Esa. Ambil dari ayat tadi lah. Kemudian ujung ayat tadi tu, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun, seseorang pun, sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun, apa jua pun, seseorang pun, sesuatu perkara pun, tak ada benda, tidak ada apa-apa jua pun yang serupa dengan Allah. Tak ada. Jadi apa-apa yang dapat kita fikir, gitu gini, bukanlah tu. Akal kita ni dapat memikirkan sesuatu yang ada rupa dia tu, ada benda, ada misalan dia tu. Jadi sesuatu yang terlintas, tergambar dalam fikiran kita itu bukan. Kerana takkid ayat tadi tu, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya seseorang pun atau sesuatu pun yang serupa dengan dia, tak ada. Jadi hal ni dalam ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, orang panggil mukhalafah ataupun mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi ulama buat kesimpulan tu, lalu letak nama dia mukhalafatuhu lil hawadis. Dan perkara ni jelas, terang. Sebab ayat tadi itu merupakan ayat yang muhkamat. Saya tak sebut kilah tadi tu, saya takut jadi panjang dan pening orang. Tentang perkataan Allahus samad tu. Perkataan tu memang ada khilaf sikit lah. Tapi takut lagak sangat, kita takut jadi lagak ke lain. Kita tak berbincang dia waktu tu. Cuma ada orang kita hari ni duk main isu tu. Secara mudahnya ada di antara kita ni yang mensifatkan Tuhan tu sebagai jisim. Antara ayat dia pakai ayat dia, ayat tadi tu Allahus samad lah tadi. Tapi saya tak mau pergi panjang sebab itu melibatkan huraian bahasa dan banyak persoalan panjang lah. Pergilah situ. Stop lah waktu dulu. Tapi dalam keyakinan Ahlus Sunnah ni,
saya nak ambil ni lah, nak ambil isi sajalah untuk supaya kita, kalau ada orang cuba memberi kefahaman seperti ini tentang Tuhan, tolak awal. Iaitu sekiranya ada orang mengatakan Tuhan itu satu bentuk jisim, Tuhan itu berjisim, jangan pakai. Dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan dia. Sekalipun ada kaitan dengan ayat tadi tu, Allahus Somad, kata Somad tu dia ada makna-makna huraian di dalam bahasa Arab lah. Ada ayat ni lah yang dirujuk oleh setengah orang untuk mengaitkan Tuhan dengan makna tadi, tapi kita nak murah tak mungkin kita situ, takut pening orang sebab dia panjang huraian bahasa dia. Cuma kita nak kabarnya, kalau ada orang menjelaskan kepada Tuhan itu jisim, dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan dia. Sebab apa? Perkataan jisim ni sesuatu yang bersifat benda, berbenda, ada benda. Perkataan jisim sesuatu yang berbenda. Kalau kita kat fizik lah, sesuatu yang ada benda dia. Kemudian bila sebut sesuatu yang ada benda ni, dia ada ruang dia, ada ruang. Macam ni gelas ni, jisim lah. Dan ada ruang dia ni, ruang. Maksud dia ada ni, dia ada tempat untuk dia tu, tempat ada ruang untuk dia tu. Jadi apa saja yang bernama jisim, maka dia adalah merupakan sesuatu yang bersifat berbenda, berfizik, dan dia melibatkan ruang, ada tempat bagi dia tu. Jadi sekiranya kita mensifatkan Allah sebagai jisim, tak boleh nak lagi daripada makna tu. Makna bahawa dia suatu benda yang ada ruang dia, ada tempat dia tu. Sedangkan tahqiq kepada firman Allah tadi tu, walam yakul lahu kufuwan ahad tu, tak ada sesuatu pun, seseorang dan sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi hak yang berbenda ni, yang bertempat ni, yang ada ruang ni, semua tu ciri makhluk belaka, sifat makhluk belaka. Jadi sekiranya kita mensifatkan Allah sebagai jisim, berarti kita mensifatkan Allah Ta'ala tu berbenda, ada benda dia tu, dan ada ruang dia tu, ada tempat bagi dia tu. Semua ini sifat bagi makhluk. Jadi dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak pakai benda ni, bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah semacam tu. Kalau ada orang nak faham macam tu, lah tu anda lah. Baru-baru ni kita tengok, saya dengar lah dalam satu huraian alim ulama di beberapa negara Arab lah, yang fahaman dia tu kita faham lah. Hari ni saya kena sebut terang-terang lah, fahaman Wahabiyah lah, senang mudah, tak mesti sendiri nak khabar je lah. Jadi bila dia kritik pegangan Ahlus Sunnah kita ni berdasarkan ayat tadi tu, bahawa ulama-ulama kita menjelaskan Allah Ta'ala yang disebut dalam ayat tadi tu, walam yakun lahu kufuwan ahad tu, tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang serupa dengan Allah tu, berarti Allah Ta'ala ni tidak sama dengan segala makhluknya dari semua segi. Kalau makhluk tu ada rupa dia, ada bentuk dia, maka Tuhan tak gitu. Kalau makhluk tu ada ruang bagi dia, maka Tuhan tak gitu. Kalau makhluk ini dia ada komponen, ada anggota, ada bahagian ni, ada bahagian tangan, ada bahagian kepala, bahagian tubuh, bukan. Maka Allah bukan macam itu. Itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Allah Ta'ala itu, kita hanya yakin wujudnya merupakan kewujudan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang hakikatnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Cuma kita yakin adanya Tuhan yang namanya Allah. Bagaimana hakikat sebenarnya, kita tak dapat nak kenal dia di dunia ini. Tak dapat nak kenal dia. Sebab tu ulama-ulama Usuluddin, dia menyimpulkan suatu kesimpulan dalam perkara ni. Dia buat satu keterangan, dia kata al-ajzu anil idrak. Kita tak mampu nak kenal hakikat sebenar Allah Ta'ala tu. Mana hakikat Allah Ta'ala tak mampu nak capai, cukuplah tu, padang, peganglah tu, betul lah tu. Dah bila kita boleh kenal Allah Ta'ala hak sebenar dia di akhirat nanti. Itu janji Allah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya
dengan segala sifat kesempurnaan, memberikan kemampuan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman saja. Orang yang beriman di akhirat nanti akan dapat mengenal hakikat zat Allah. Tapi hal itu hanya berlaku di akhirat. Dunia hari ini kita kena pegang kaedah bahawa kita tak yakin adanya Allah yang mencipta dan mengatur alam ni. Tapi bagaimana Allah tu tidak dapat dikenali hakikatnya. Itulah hakikat kepada mukhalafah. Sifat dia yang bernama mukhalafah. Tidak sama dengan segala makhluk dari semua segi. Apa-apa saja yang merupakan ciri makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Hak nama sama dari segi nama, tak ada masalah lah. Nama sama dari segi nama je. Hakikat makhluk ni ada, Tuhan pun ada juga. Ada dari segi nama. Dah mana ada Allah, tak tahu. Ada makhluk kita kenal lah. Jadi saya nak terangkan ini, kena pegang molek hari ini. Sebab hari ini ni, hak ni lah yang sedang diganggu oleh aliran pemikiran baru hari ini, yang cuba nak menggambarkan Tuhan begitu begini. Akhir sekali saya bimbang orang kita berkesudahan, berkeyakinan dengan Tuhan macam Tuhan duduk kat corong lanjut. Kita takut pergi atas situ. Saya kata gitu sebab apa? Saya ada sebab. Saya berani kata gitu. Kita bimbang generasi kita akan datang meyakini Tuhan pasal gitu. Cuma hak tu nampak depan mata, hak ni tak nampak depan mata, duduk dalam kepala je. Tapi pattern gitulah. Ada tangan, ada kaki, ada jari. Kita bimbang, kita yang kaki macam tu. Saya kata ni sebab saya ada sebab. Saya berani kata ni. Saya berani kata. Tidak mustahil dia akan pergi kat arah tu nanti. Cuma tinggal lagi benda tu tak nampak stokor seperti hak timbul kat corang lanjut. Cuma benda tu duduk dalam kepala je. Tapi pattern gitulah. Ada tangan, ada kaki dah. Dia bimbang. Ni saya terpaksa terang banyak kali ni kena kita bimbang generasi akan datang, keyakinan kita pergi atas itu berat. Ikut faham Ahlussunnah wal Jamaah memang rosak lah. Dan macam mana strategi serah kepada Allah. Ulama kata ke mana-mana keyakinan yang ada unsur menyerupakan makhluk dengan Tuhan dengan makhluk ni panggil musyabbihah, memang kufur hukum dia. Jadi musyabbihah. Adapun mujassimah ni mujassimah yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada unsur jisim, tapi mereka cairkan dia dengan tidak menyerupai sesuatu, itu dianggap sebagai bid'ah. Tapi kalau dia menyerupakan Tuhan dengan sesuatu makhluknya, itu panggil musyabbihah. Ni ulama-ulama sunnah kata pegangan itu adalah pegangan yang kufur. Sebab tu kita kena faham molek bang. Dan inilah antara yang sedang diganggu. Saya nak khabar ni saya pernah dengar. Jadi saya pernah dengar ulasan daripada seorang tokoh di beberapa negara lah, sama khabar mana-mana. Orang Arab lah, ulama Arab. Tapi terpengaruh dengan faham saya khabar tadi lah. Jadi dia kata Ahlus Sunnah ni berpegang kepada Tuhan yang ada tapi mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu, tak ada tepat, tak ada rupa. Dia kata apa? Dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni percaya kepada Tuhan yang tidak wujud. Tuhan yang tidak wujud. Boleh harap sungguh. Jadi pada dia Tuhan ni kalau nak suruh wujud, biar ada tepat. Ada tepat adalah. Ada tepat, ada rupa, adalah Tuhan tu. Tapi kalau Tuhan tu tak ada tepat, tak ada rupa, Tuhan tu tak wujud dia tu. Gitu pula dah. Tu ulama tu kata apa? Saya bukan nak jadi nak berlawan dengan ulama, cuma kita nak khabar ulama Ahlus Sunnah tak kata macam tu. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pegang molek bab ni keyakinan hidup mati kita duduk situ. Recoh tu habis. Punah jannah kita. Nauzubillah min zalik. Pegang semua. Jadi antara pegangan kita berdasarkan nas tadi, ayat Quran sebut walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang menyamainya. Tidak ada apa-apa juga pun makhluk ni yang serupa dengan Allah. Apa-apa yang dapat kita tengok, yang kita dengar, kita fikir, semuanya itu taklah makhluk lah ke?
Jadi apa-apa yang tergambar itu ini bukan. Cuma kita yakin adanya Allah. Bagaimana? Dia adalah rahsia segala-galanya. Cuma yakin atas kewujudan dia tu berdasarkan dalil-dalil yang ada ni. Macam kita yakin tengok tamsilan lah, kita tak tengok ada lembu sini, tapi kita tengok ada tahi lembu tepi tangga. Kita yakin adanya lembu, sekalipun lembu tu kita tak tengok, tapi kita yakin bila ada tahi lembu mesti ada lembu. Gitu. Tamsilan untuk memudahkan lah. Nak kabarnya Allah Ta'ala tu kita yakin ada dia berdasarkan dalil. Bagaimana Allah Ta'ala itu tak dapat dicapai di dunia ini. Kalau ahli tasawuf dipanggil sirrul asrar, rahsia segala rahsia. Usuluddin dia panggil mukhalafah lah, sifat mukhalafah. Dan ulama dia sebut al-ajzu anil idrak. Tak mampu dah nak kenal Allah Ta'ala ni, nak mencapai hakikat dia, kenal lah tu, betul lah tu, peganglah sampai mati. Begitu. Selagi kita boleh kata ada situ, ada begitu begini, bukan. Jadi yang saya kata tadi tu, saya bimbang tu sebab begini. Saya tengok, perhatikan sejarah saya kata betul kedok ni boleh agak, boleh baca sendiri. Mungkin ini terbalik kod sikit lah, tidak apalah. Menjadi keyakinan kita sejak dulu, ulama-ulama umat Islam yang berpegang kepada mazhab yang merupakan mazhab arus perdana umat Islam seluruh dunia ni, Ahlus Sunnah ni, sejak dari dulu sampai sekarang itu adalah merupakan majoriti umat Islam. Dari dulu sampai sekarang. Bahawa mazhab yang mendominasi, yang menjadi mazhab besar seluruh dunia ini, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tak ada orang ingkar fakta. Kenyataan. Dan Nabi pun suruh pegang kepada majoriti, alaikum bisawadil azam. Taklah kamu berpegang dengan yang as-sawad al-azam ni, yang menjadi pegangan majoriti umat Islam ni. Jadi antara keyakinan kita tadi, Allah Ta'ala itu ada, kita belajar sifat 20, ada wujud. Kemudian sifat dia qidam, sedia kala dan nanti tidak ada permulaan baginya, wujud yang hakiki yang tak ada permulaan. Baqa, Allah Ta'ala itu maha kekal, tidak akan binasa, tidak akan berakhir dan sebagainya. Baqa. Mukhalafah, tak serupa dengan segala makhluk. Segala makhluk tak serupa, tidak ada sesuatu pun di antara makhluk yang serupa dengan dia. Mukhalafah. Sejak dari dulu kita faham dan ni kita pegang, kita mengaji. Itulah yang diajar oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, dan mereka ambil mana? Ambil tadilah daripada ayat-ayat al-kabar tadi. Kalau mukhalafah, ambil dari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat-ayat lain lagi. Dan ayat tu jelas, terang. Sebab tu ayat tu panggil ayat yang muhkamat, jelas dan terang. Cuma saya kata tadi ada ayat yang mutasyabihat tadi. Inilah yang menyebabkan kekeliruan ni. Jadi menjadi pegangan kita. Allah tu Maha Esa, Wahdaniyah. Dan demikianlah sifat-sifat lain lagi yang 20 kita mengaji tu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita belajar. Itu kesimpulan yang disimpulkan oleh ulama tentang sifat yang wajib kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas dari segi itu. Tapi sejak benda ni sebenarnya berlaku lama dah, tapi tak berlaku tempat kita. Kalau berlaku pun berlaku kecil-kecilan, tapi kediam-kediam ni dia jadi besar-besaran sikit. Mula timbul fahaman-fahaman yang cuba nak mengaitkan Tuhan tu ada tempat. Mula timbul. Di mana? Di Arash, di langit. Bacalah ayat. Jadi ayat-ayat yang dibacakan itu, yang saya kata tadi itu, termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mutasyabihat ni kena jelas. Kena perincikan dia, kena hurai dia, baru faham. Kalau tidak, dia akan berlawang dengan ayat-ayat yang muhkamat tadi tu, ayat terang dan jelas. Mula-mula orang tak nak terima lagi, Tuhan di Arash, Tuhan di Arash, tapi dia pakai slogan, tak percaya, dah Tuhan sendiri khabar gitu kan, tak percaya, mati lalu kita.
Tengok dalam Al-Quran, ada sungguh ayat tu. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Tuhan tu beristiwa di arasy. Jadi ayat tu dari segi makna zahir dia memberitahu kepada kita, pertama sekali Tuhan tu ada kaifiat duduk. Yang kedua, tepat dia tu di mana? Di arasy. Ayat tu khabar gitu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dalam memahami ayat tu, dia kata ayat tu memang makna gitu, tapi ayat tu bukan kehendak dia. Sebab apa? Berlawan dengan ayat mukamat tadi tu. Ayat yang menyatakan Tuhan tu tidak menyerupai sesuatu makhluk pun, tidak ada sesuatu makhluk pun yang serupa dengan dia, dan dia tidak serupa dengan satu makhluk pun dari semua segi. Hak tadi tu bila melibatkan tepat, bila melibatkan kedudukan, semua tu ciri makhluk belaka. Maka Tuhan bukan macam tu. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah, ayat tadi tu makna apa? Maka ada dua. Satu yang disebut sebagai golongan as-salafus salih. Bukan semua, kebanyakan, ramai di antara mereka kata tak tahu makna sebenar dia, serah kepada Allah lah. Hak tu orang panggil tafwid. Serah makna kepada Allah. Makna hak kita faham tu, Tuhan duduk mana di arah tu, hak tu bukan. Hak tu tak nak makna tu. Dah makna apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Allahu a'lam. Pendirian macam tu stand pendirian sikap macam tu orang panggil pendirian tafwid, serah kepada Allah. Makna zahir yang kita faham tu, yang ada keserupaan dengan makhluk tu, hak tu bukan makna dia. Dah mana apa? Tak tahu, serah kepada Allah. Jadi yang pegang dengan yang berpendirian seperti ini adalah salafus salih. Ulama-ulama apa ke awal dulu ramai yang pegang dengan seperti ini. Atau pilihan yang kedua, dua-dua ni dari Ahlus Sunnah lagi. Dua-dua ni daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Yang kedua tu dia kata apa? Yang dia kata dalam bahasa Arab, perkataan istawa alal arsy ni, kalau kita terjemah dalam bahasa kita, duduk sebagaimana raja tu duduk atas kursi dia tu di arasy tu, kalau kita terjemah makna zahirnya makna gitu. Tapi dalam bahasa Arab, ayat tu dia ada makna lain lagi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadi dia kata mana apa lagi? Istawa ni duduk, bahasa kita duduk macam raja duduk atas kursi dia. Tapi nak guna nama ni kepada Allah Ta'ala tak boleh dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak boleh gitu, sebab dia menunjukkan keserupaan dengan makhluk. Tak boleh faham macam tu. Saya nak ambil masa lebih 5 minit boleh dah? 5 minit. Ini penting tak kita kena faham hari ni lah yang sedang diteruk ini. Cuba teruk masuk dalam otak kita hari ni. Jadi kalau gitu macam mana? Tengok bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia kata perkataan tu dia banyak makna. Hak tadi tu salah satu, dia ada makna lain lagi. Orang Arab juga menggunakan perkataan istawa dengan makna menguasai. Istaulah. Jadi mereka kata makna inilah yang lebih sesuai, lebih layak untuk kita kaitkan dengan Allah, iaitu Allah Ta'ala menguasai arasy. Jadi hak ni orang panggil takwil, menjelaskan. Hak pertama tadi tu tidak menjelaskan, serah maknanya kepada Allah, atau panggil tafwid. Hak menjelaskan ni, menghuraikan dia ni, hak panggil takwil. Dan ini yang dipegang oleh ramai alim ulama hak mutaakhir ini, khalaf nama dia. Dua-dua tu betul belaka. Hak pertama tu nak mengambil sikap makna zahir tadi tu, atau bukan makna dia, sebab menunjukkan ada persamaan antara makhluk dengan Tuhan, bukan makna tu. Dan mana apa tak tahu betul, hak tu pun boleh, lebih selamat lagi. Hak yang kedua nak menjelaskan dan betul dari segi bahasa dia, menguasai arasy tu. Itu pun makna yang diterima dan tafsiran dia pun boleh pakai juga. Dua-dua tu orang panggil salaf dan khalaf. Itu salaf dan khalaf. Tu dua-dua ni tak pakai makna zahir tu, iaitu makna Tuhan tu duduk dan bertempat di arah.
salaf ke khalaf ke, tak ada faham macam tu menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang berpahaman bertempat, melibatkan tempat, itu bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada salaf ke atau khalaf. Kalau ada gitu tu orang panggil salafi wahabi. Ingat istilah salafi wahabi. Tapi dia teruk hari ni, teruk ada orang percaya. Sebab apa percaya? Sebab dia pakai sistem Tuhan sendiri kata gitu kan, tak mau pakai. Orang kampung pening lagu tu. Tengok baca Al-Quran bukan ada sungguh. Terjemah, ya sungguh. Orang kampung dah nak teki. Lebih-lebih lagi ni WhatsApp kita depan mata ni WhatsApp ni. Kalau mari ngaji gini senang pula khabar. Ni hak mari depan mata ni, dah bau mari baca lagi. Lama kelamaan kena orang dengar pula tu, orang ni terang terus rupa je. Pakai dah sekarang sudah. Tuhan ada. Di mana? Di arah. Hari ni ada dah orang percaya. Tak apalah kalau orang nak percaya, percayalah. Cuma saya nak khabar itu bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf ke khalaf ke? Bukan. Kalau ada nak percaya gitu, lah. Cuma saya nak khabar lagi, bila ada orang terima tu berani sikit lagi. Dia pakai hujah yang sama lah. Tuhan kata gitu kan, dan nak kata apa lagi? Tuhan kata gitu. Bahaya guna kaedah tu. Kalau baca ayat lain lagi, berat lagi. Sebab tu ulama Ahlus Sunnah tak pakai kaedah tu. Ulama Ahlus Sunnah melihat ayat tadi tu mutasyabihat, ayat yang ada kesamaran, yang sama ada kita kena mengambil sikap tafwid, serah makna kepada Allah, makna zahir tak pakai, atau kita huraikan menurut kaedah bahasa dia panggil takwil. Dua-dua tu boleh pakai. Cuma saya nak khabar sikit lagi ni, hak berlaku hari ni. Bila main buah ni ada peminat, ada orang pakai dah. Berani sikit lagi. Bila khabar Tuhan berada di arash ni, dah siapa dia boleh pergi dia ni? Tak nampak siapa dia boleh pergi dia ni? Ada dia ni. Tak ada orang boleh pergi bukti, tak ada nak pergi. Berani kata. Berani sikit lagi. Berani mana? Baca ayat lain pula. Ayat mana? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan tu bertajalli turun di Bukit Tursina. Dia kata Tuhan turun di Bukit Tursina pula dah. Kau dekat. Tuhan turun di Bukit Tursina di Palestin. Kau berani. Kalau ni main atas ni, 4 orang dari nak pergi tu, dah rahmah. Sekarang ni bila orang pakai sikit, ada orang sikit, kau dekat lagi. Turun ke bukit pula dah. Kedian ni, kita dengar ada orang berani lagi. Tuhan ada tangan pula dah. Dia bacalah ayat Al-Quran, memang betul lah. Ayat Al-Quran, pada hari kiamat ni Allah Ta'ala beritahu, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Pada kiamat nanti langit-langit ni akan digulung dengan tangan kanan, yamin, tangan kanan dia. Ya tu Tuhan ada tangan kanan lah. Memang disebut dalam ayat tu. Dia Tuhan tu ada tangan kanan. Lepas tu main akal sikit lagi. Akal sikit macam ni. Kalau ada tangan kanan, ada tangan kiri pula. Tangan pula dah, tangan. Akan datang, dengar pelik lagi. Tak baca lagi hadis-hadis hak khabar Tuhan tu ada jari. Ada jari pula lagi. Tak baca lagi hadis-hadis hak Tuhan khabar aku sakit. Lagi Tuhan sakit. Timbul belaka lagi. Ni saya khabar tu. Sebab tu ikut kaedah ni tak lagi suatu hari kita bimbang ahli masyarakat kita ni Tuhan dia percaya Tuhan sama dekat-dekat dengan curang lanjut. Dia akan pergi kat orang tu. Percayalah. Sebab tu kena beringat betul tu, kena faham oleh akidah. Pegang akidah Allah Ta'ala tu laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu. Pegang dia. Ada. Dah mencari kat mana? Dalil ni, bukti ni. Sedangkan hakikatnya tak dapat kita capai. Cuma bukti ni, atas bukti ni lah kita percaya. Tak dalil ni lah kita percaya kepada kewujudan Allah. Jadi saya rasa
Itu saja yang saya nak sampaikan malam ni lah. Mungkin tak banyak fakta, tapi dalam lengkungan yang sepakta tu, tapi saya rasa saya kena jelaskan dengan detail tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.